Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada pagi ini, sama-sama kita memulakan dengan membaca doa belajar. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak murid 6IK yang dirahmati Allah, pertamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat meneruskan lagi PDPR kita yang bertajuk Perjanjian Hudaibiyah. Baiklah, semalam Ustaz ada kongsikan satu video perkongsian ilmu daripada seorang ustazah. Ustaz rasa penjelasannya sangat jelas dan saya yakin dan percaya anak-anak murid pun telah menonton dan mendengar dan faham. Dan untuk hari ini Ustaz hanya cuba memberi tambahan sikit lah mengenai tajuk kita, iaitu Perjanjian Hudaibiyah, ya. Baiklah anak-anak, dah bersedia? Okey, buka muka surat 135 ya. Okey, kita ulang kaji balik yang semalam. Okey, tajuknya ialah Perjanjian Hudaibiyah, sirah Perjanjian Hudaibiyah. Ianya perjanjian yang berlaku di antara umat Islam dan orang Quraisy Mekah. Kenapa ianya dinamakan Perjanjian Hudaibiyah? Kerana perjanjian tersebut ditemeterai ataupun dilakukan di sebuah tempat namanya Hudaibiyah. Sebab itulah ia dinamakan sebagai Perjanjian Hudaibiyah. Kalau anak-anak boleh lihat buku teks, kedudukan Hudaibiyah di antara Mekah dan Madinah. Jadi Nabi ni daripada mana? Nabi Rasulullah dan kaum muslimin Madinah daripada Madinah lah. Dia bersama-sama sahabat dan bersamanya selama 1400 kaum muslimin hendak menuju ke Mekah untuk menunaikan umrah. Jadi tak sampai ke Mekah lagi, dia terberhenti di Hudaibiyah. Maka ada peristiwa lah yang berlaku di sana. Okey, baik, kita buka muka surat sebelah 136. Di latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah inilah peristiwa bermulanya Perjanjian Hudaibiyah. Bermula daripada Rasulullah bermimpi. Rasulullah bermimpi dia pergi ke Mekah. Dia pergi ke Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Rasulullah ni rindu sangat. Dia rindu sangat dekat dia punya tanah tumpah air darahnya lah, di mana ia dilahirkan. Dia rindu tanah airnya, tempat kelahirannya. Jadi Rasulullah berasa sangat rindu sehingga termasuk ke dalam mimpi. Jadi setelah ia sedar daripada mimpinya, lalu dia pun mengajak para sahabatnya bersiap sedia untuk menunaikan umrah pada tahun tersebut. Itulah peristiwanya. Perjanjian Hudaibiyah ni berlaku pada bulan Zulqaidah tahun ke-6 Hijrah. Maknanya Nabi Rasulullah selepas 6 tahun hijrah daripada Mekah ke Madinah, tak pergi-pergi lagi ke Madinah, ke Mekah. Lama 6 tahun, jadi berasa rindu. Macam kita lama tak balik kampung, mesti kita rindu dekat kampung kita. Nanti Rasulullah pun sampai termimpi-mimpi. Lalu dia pun mengajaklah sahabat-sahabat dia, kaum muslimin, bersiap sedia untuk bergerak terus ke Mekah untuk menunaikan umrah kerana rindu yang teramat sangat. Kemudian bergeraklah Rasulullah dan rombongannya menuju ke Mekah. Jadi apa yang berlaku? Apabila tiba di Zulhulaifah, Nabi dan kaum muslimin pun berihramlah di umrah. Nabi berihram di sana dengan pakaian umrah serta niat ihram. Kemudian
Nabi pun mendapat perkhabaran, berita bahawa musyrikin Quraisy di Mekah sana sedang bersiap sedia untuk memerangi Nabi dan para sahabat, dan para rombongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat, zaman tu pun dah ada perisik dah, dia boleh tahu Nabi sedang bersiap sedia hendak datang ke Mekah. Jadi mereka ni pun bersiap sedia juga untuk memerangi Rasulullah, sedangkan Nabi hanya datang untuk membuat umrah, bukan untuk pergi berperang. Ya. Okey. Kemudian setelah Nabi mendapat khabaran yang orang Mekah Quraisy sedap sedia untuk memerangi Rasulullah, jadi Rasulullah pun memilih jalan yang jarang dilalui oleh orang ramai untuk sampai ke Mekah. Nabi tahu ada jalan lain selain perjalanan biasa. Dia lalu di celah-celah bukit yang berliku-liku untuk sampai di mana? Di Mekah. Diikut jalan orang yang tak biasa lalulah. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin agar berhenti di Saniyatul Mirar, berhampiran dengan Hudaybiyah, apabila unta baginda yang bernama Al-Qaswa tidak mahu meneruskan perjalanan. Jadi unta Nabi ni ada beberapa unta, antaranya namanya Al-Qaswa. Dia berhenti tak nak meneruskan perjalanan. Di sini baginda dikunjungi Budail bin Warqa Al-Huza'i yang bertanyakan tujuan baginda ke Mekah. Dia tanya baginda, ya Rasulullah, nak pergi ke mana ni? Nak pergi ke Mekah nak buat apa? Jadi baginda pun menegaskan tujuan mereka hanyalah untuk menunaikan umrah, bukan hendak pergi berperang. Jadi kemudian musyrikin Quraisy menghantar beberapa utusan lagi. Orang Quraisy ni dia hantar lagi utusan, antaranya Urwah bin Mas'ud untuk berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Urwah meyakinkan musyrikin Quraisy, dibalik daripada berunding dengan Rasulullah, dibalik ke Mekah, dia menegaskan bahawa baginda ke Mekah hanyalah untuk menunaikan umrah. Kemudian kat sebelah 137, baginda pula menghantar baginda memerintahkan kaum muslimin bertahalul dengan menyembelih otak salah. Nombor 7, nombor 5 tu sak pelik tu. Sepatutnya Rasulullah menghantar utusannya, iaitu Osman bin Affan. Nombor 5 bawah tu. Jadi Nabi pun menghantar utusan wakil daripada Rasulullah daripada pihak orang Islam, iaitu Sayyidina Osman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy. Berunding hendak memberitahu berita sebenar, yang mana Nabi dan rombongannya hanyalah pergi untuk menunaikan umrah, bukan niat lain, bukan nak berperang dan sebagainya. Kemudian Nabi pun menghantar Osman. Dia dapat perkhabaran bahawa Sayyidina Osman ni dibunuh. Jadi baginda pun mengajaklah kaum muslimin ketika itu berbai'ah. Berbai'ah ni maksud dia apa, anak-anak? Berbai'ah ni perjanjian. Dia berjanji, apa jadi-jadilah. Berbai'ah untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian orang Islam. Setelah Nabi mendapat khabaran Sayyidina Osman dibunuh, Nabi pun tanpa membuang masa mengumpulkan semua orang Islam ketika itu, lalu berbai'ah, berjanji, berjanji mempertahankan hak orang Islam dan kesucian Islam. Kemudian angka ikrar taat setia yang dinamakan sebagai bai'atur ridwan. Bai'ah tersebut dinamakan sebagai bai'atur ridwan. Berlakunya di bawah sepohon pokok. Selepas itu kaum muslimin mendapat berita bahawa Sayyidina Osman tidak dibunuh. Selepas Nabi dah berbai'ah, bersiap sedia untuk memerangi orang Quraisy Mekah, Nabi pun dapat berita yang hanyalah berita palsu. Sayyidina Osman tidak dibunuh sebenarnya, tak dibunuh. Kemudian yang keenam, tengok yang keenam. Bila tersebar berita tentang bai'atul ridwan, jadi orang Mekah Quraisy ni dia dapat tahu Nabi ni dah berbai'ah. Nabi ni dah berbai'ah, namanya bai'atul ridwan, di bawah sepohon pokok. Jadi orang Quraisy Mekah ni gerun. Mereka berasa takut. Orang Mekah ketika itu takut. Dia takut dengan Nabi Muhammad dan orang Islam ketika itu, sebab Nabi ni di Madinah dah kuat dah. Jadi bila dia dengar Nabi berbai'ah nak memerangi Mekah, maka dia gerun, takut. Takut juga.
Dia berasa gerun dan mahu perjanjian damai dibuat. Siapa yang mula dulu kan? Lalu mereka takut dan mengajak Rasulullah untuk mengadakan rundingan damai yang disebut sebagai perjanjian Hudaibiyah. Ya, tu dia. Lalu Suhail bin Amru pula diutuskan untuk berunding dengan kaum muslimin. Orang Mekah, Quraisy menghantar Suhail bin Amru untuk berunding dengan Nabi SAW. Maka termeterailah perjanjian Hudaibiyah secara bertulis setelah baginda bersetuju. Jadi Rasulullah bersetujulah untuk tidak meneruskan peperangan tersebut dengan syarat yang dikemukakan. Ada syarat, nanti kita tengok apakah isi perjanjian Hudaibiyah. Jadi Nabi Muhammad SAW meyakinkan para sahabat bahawa ini ialah perintah Allah dan Allah tidak akan mempersia-siakan mereka. Jadi Rasulullah, bila sahabat dan kaum muslimin tahu yang pada tahun tu, nak pendekkan cerita, Rasulullah tak dapatlah meneruskan perjalanan ke Mekah. Maknanya tak dapatlah menunaikan umrah. Jadi para sahabat dan kaum muslimin berasa sedih, berasa kecewa, terpaksa patah balik. Jadi Rasulullah meyakinkan setiap perkara yang berlaku itu adalah perintah daripada Allah dan Allah tidak akan mensia-siakannya. Kemudian nombor 7, setelah perjanjian tersebut termeterai dan Rasulullah pun terpaksa berpatah baliklah ke Madinah, tidak dapat meneruskan ke Mekah untuk menunaikan umrah. Kemudian baginda memerintahkan kaum muslimin, sahabat-sahabatnya bertahallul dengan menyembelih haiwan ternakan yang mereka bawa dan bercukur rambutlah. Tu dia. Tetapi para sahabat yang sedang bersedih, berduka cita, tidak seorang pun yang buat. Sebab mereka sedih yang teramat sangat. Sebab dalam hati mereka ni hanya nak pergi ke Mekah menunaikan umrah. Tapi Nabi dah buat perjanjian pada waktu itu yang tak dapatlah meneruskan ke Mekah. Jadi sahabat ni, para kaum muslimin berasa amat kecewa dan dia tidak mengikut apa yang Nabi suruh. Lalu setelah beberapa ketika semuanya diam, keadaan yang sayu seketika. Jadi isteri baginda Rasulullah SAW bernama Ummu Salamah, dia mencadangkan, ya Rasulullah, engkau sajalah yang mula ya Rasulullah. Selagi engkau tak buat bertahallul ni, sahabat takkan buat. Jadi Rasulullah pun mendengar. Di sini kita dapat ambil pengajaran. Nabi pun mendengar nasihat orang lain. Nabi tu tak ada, aku ketua. Dengar perintah tak ada. Nabi pun mendengar perintah, mendengar cadangan daripada isterinya. Isterinya memberitahu, ya Rasulullah, engkau lah mula dulu tahallul. Selagi kau tak tahallul, para sahabat tak akan ikut ya Rasulullah. Jadi Rasulullah pun mendengar nasihat daripada Ummu Salamah. Lalu baginda Nabi SAW punlah memulakan bertahallul terlebih dahulu. Barulah para sahabat dan kaum muslimin mengikut bertahallul selepas itu. Itulah kisah perjanjian Hudaibiyah. Ringkasnya, Nabi tahun itu bermimpi nak pergi ke Mekah. Dalam perjalanan dihalang oleh beberapa peristiwa lah, sehingga termeterai perjanjian Hudaibiyah. Jadi tahun tersebut, tahun ke-6 Hijrah ni, Rasulullah dapat tak menunaikan umrah? Jawapannya tidak. Nabi tak dapat. Tapi Nabi dapat juga pergi tahun berikutnya. Nanti kita pergi ke tajuk yang seterusnya. Okey, baik. So rasa jelas so rasa jelas dekat situ. Kita tengok pula perjanjian dia. Apa isi perjanjian dia? Okey, anak-anak boleh bacalah sendiri 138. Isi perjanjian dia antaranya, nombor 1, ada 5 isinya. Yang pertama, genjatan senjata selama 10 tahun. Mana 10 tahun, dalam 10 tahun ni tak boleh berperang. Genjatan senjata ni tak boleh perang. 10 dalam masa 10 tahun. Kesannya pertumpahan darah dapat dielakkan. Nampak? Jadi dalam 10 tahun tak ada peperangan lah. Kemudian yang kedua, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Pada tahun tersebut Nabi tak dapat tunaikan umrah. Tu Nabi kena balik semula dah. Tu yang sahabat tadi kecewa tadi. Jadi yang ketiga, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Kesannya Nabi mengambil peluang menjalankan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain. Maknanya tidak terikatlah dengan mana-mana. Nak buat perjanjian dengan kaum lain, dengan negara lain, tidak ada masalah. Nombor 4, orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi tanpa kebenaran walinya.
walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Nombor 4 tu maksud dia apa? Orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi tanpa kebenaran walinya. Dia datang kepada Rasulullah tanpa kebenaran walinya, ibu ayahnya, walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Jadi Nabi pulang semula. Walaupun dia telah memeluk Islam tapi tidak mendapat kebenaran wali, jadi Nabi akan pulangkan semula kepada kaumnya. Kesannya, peluang menyebarkan Islam melalui muamalah antara orang Islam dengan bukan Islam di Mekah. Bijak tak Rasulullah? Rasulullah balik tu sebab apa? Sebab untuk menyebarkan Islam. Nombor 5, sesiapa daripada pihak Nabi Muhammad yang datang kepada pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan. Siapa daripada pihak Nabi, tadi daripada pihak Mekah, ni pihak Nabi, datang kepada pihak Quraisy Mekah, tidak akan dipulangkan. Nabi tak bagi balik, tak akan dipulangkan. Pun tujuan yang sama, supaya Nabi nak dia duduk di Mekah untuk menyebarkan Islam. Itu isi perjanjian dia lah. Kemudian 139 ni pengajaran iktibar dan hikmah. Apa hikmah peristiwa daripada perjanjian Hudaybiyah yang telah diatur, dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Allah merancang segala-galanya, Allah yang perancang. Okey, yang pertama, sebagai seorang pemimpin, pimpin, Nabi seorang pemimpin, kita tengok bijak merancang dan mengatur strategi, mengatasi masalah dengan tenang. Rasulullah tenang, tidak orang kata apa, tidak gelabah. Apabila mendengar berita-berita palsu dan sebagainya, Nabi tidak gelabah. Bijak membuat suatu keputusan. Itu seorang pemimpin. Sebagai seorang yang dipimpin, sebagai seorang yang dipimpin boleh pertama taat kepada pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Dan peristiwa ini dapat kita lihat para sahabat, para kaum muslimin, dia taat kepada perintah Rasul, pada perintah Rasulullah, berganding bahu dan menyokong pemimpin. Berbai'ah, perjanjian dibuat, bai'atul ridwan, untuk bersama-sama menegakkan kesucian Islam. Tak ada pun sahabat pada waktu itu lari balik. Tak ada. Ada seorang pun dengar nak pergi perang, dia pergi balik kampung, pergi balik, patah balik Madinah, tak ada. Semuanya bersama-sama Rasulullah di dalam bai'atul ridwan tadi. Itu hebatnya. Dan mengamalkan toleransi. Jadi Nabi ini pun ada sikap toleransi. Nampak, Nabi ni bertoleransi lagi, tidak bertegas lah. Maknanya kaum Quraisy Mekah datang nak berunding, Nabi sedia berunding. Nabi tidak mempertahankan hendak pergi perang juga, tak ada. Itu dia. Sebagai seorang Muslim, mentaati perintah Allah itu sudah pasti, dan Rasul bersungguh-sungguh melakukan sesuatu dan menepati janji. Kita sebagai orang Islam kena berjanji, bila berjanji hendaklah ditepati. Itu dia. Kesimpulannya, perjanjian Hudaybiyah mengandungi banyak hikmah. Antaranya ialah membuktikan Islam agama yang cintakan kedamaian. Islam ni cintakan kedamaian, tidaklah suka kepada peperangan, pertumpahan darah. Dakwah Islam semakin berkembang dan titik permulaan kepada pembukaan kota Mekah. Nampak tak? Jadi strategi Rasulullah tu yang tadi, yang datang daripada kaum Quraisy Mekah, Nabi tak suruh balik. Nabi suruh duduk saja di Mekah. Sebab apa? Untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan lagi Islam supaya ramai orang berislam. Sehingga ada satu lagi peristiwa, namanya peristiwa pembukaan kota Mekah. Hari ini Nabi tak dapat masuk Mekah, Nabi kena patah balik. Selepas ini Nabi sendiri akan buka kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Selepas ni kita akan belajar hebat Islam. Itu rumusan kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa kepada termeterai perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini ternyata memberikan kebaikan kepada umat Islam, dan faktor utama berlakunya pembukaan kota Mekah. Selepas ini kita belajar pula tajuk Nabi berjaya menawan semula kota Mekah. Sehinggalah hari ini Mekah itu bebas milik orang Islam. Kita bebas masuk, keluar masuk, menunaikan umrah, menunaikan Mekah, jasa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itulah anak-anak, sedikit perjanjian, tajuk perjanjian Hudaybiyah. Ustaz harap semuanya boleh jelas dan faham. Kalau tak boleh faham,
kurang jelas, saya boleh ulang balik video yang Ustaz kongsikan tu dan juga video Ustaz ni. Tajuknya mudah saja, cuma nak kena ingat tarikh dia berlaku pada bulan Zulqaidah tahun ke-6 Hijrah, tempat di mana perjanjian tersebut dilakukan, kemudian adanya berlakunya Bai'atul Ridwan, kemudian utusan daripada Quraisy Mekah siapa, utusan daripada Nabi mewakili orang Islam siapa, itu nak kena ingat. Itu saja nak kena ingat, dan juga isi perjanjian tersebut. InsyaAllah Ustaz harap semuanya boleh jelas dan faham dan ambil iktibar daripada peristiwa perjanjian Hudaybiyah ini. Okey, ada sebarang soalan? Kalau nak soalan, nak bertanya, boleh tanya di personal Ustaz. Kalau tak ada pun, nak simpan dulu, kemudian naik sekolah nanti boleh tanyalah. Nampak? Jadi Ustaz harap dengan kekangan yang ada ni, macam ni ajalah yang kita dapat buat, dengan melalui video-video ringkas macam ni. Nak panjang-panjang pun tak boleh. Okey, kemudian aktiviti insya-Allah Ustaz akan bagi yang lain lah. Ustaz akan bagi lain, aktiviti pengukuhan je. Jadi Ustaz rasa cukup sekadar itu. Mohon ampun, mohon maaf daripada Ustaz. Kalau ada yang kurang jelas, boleh tanya, boleh tanya mak atau ayah, boleh personal tanya Ustaz lah. Jadi Ustaz harap semuanya boleh jelas dan faham, sama-sama kita mendapat barakah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar itu. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.